Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Yang dimuliakan pengerusi Baitul Salam, jawatan kuasa, ustaz-ustaz dan ahlan wa sahlan kepada Ustaz Roshdi sama isteri dan juga ibu yang berserta ibu mertua saya dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Hari ini daurah kita berkaitan dengan tajuknya membentras pemikiran atheism, dan secara jujurnya dari segi persediaan agak terlambat. Jadi baru malam tadi sebenarnya cuba ni sebab saya pun confirmkan tajuk ni pada kemarin dengan jadual yang ada. Malam tadi sempat kejap, jadi nota yang tuan-tuan nampak kat depan ni, nota macam mana yang saya copy paste, tak sempat nak edit semua sekali tu. Tak apalah, yang penting tuan-tuan nampak apa yang tuan-tuan nampak, inilah yang saya baca. Mudahnya macam tu. Ada bahasa Arab, ada bahasa Melayu, copy paste. Kadang-kadang ada nota lama, campurkan. Kadang-kadang sekadar tulis untuk mengingatkan diri sendiri. Jadi nota ini insya-Allah akan datang, berkemungkinan akan diedit dengan bentuk lebih cantik insya-Allah. Okey. Jadi tajuknya berkaitan dengan membentras pemikiran etis. Okey. Untuk membincangkan tajuk yang sangat besar ini sebenarnya memerlukan masa yang sangat panjang, dan yang keduanya memerlukan kepada kepakaran yang tinggi dalam pelbagai bidang, kerana etis ini tidak terhad kepada tajuk berkaitan dengan tidak percaya kepada kewujudan Allah. Dia tidak ada satu kemungkaran, tidak ada satu kufur yang lebih besar daripada etis. Sebab tu kalau kita tengok kepada kalam Ibn Taymiyah rahimahullah yang merupakan pakar dalam bidang perbandingan agama dan tentang firaq, beliau berkata al-ilhadul mahd, maknanya ilhad, maknanya satu kesesatan yang paling besar adalah huwa inkarul khaliq bil kulliyah, tidak akur tentang kewujudan pencipta secara total. Sedangkan pada zaman Ibn Taymiyah belum ada istilah etis yang kita faham sekarang ni. Kewujudan golongan etis moden yang berasal daripada zaman revolusi Eropah adalah sangat baru, dan lebih-lebih lagi etis semasa yang bermula daripada, boleh disebutkan waktu tempoh masanya bermula daripada peristiwa 11 September, mana etis membawa satu wajah baru, iaitu etis sebelumnya etis secularism yang memisahkan agama daripada kehidupan, namun selepas 11 September ialah etis yang memusuhi Islam. Jadi perkara-perkara ini akan kita bincangkan secara ringkas berkaitan dengan bagaimana kita memahami tajuk yang penting ini, iaitu tajuk berkaitan dengan membentras pemikiran etis. Sebelum pergi lebih jauh, kita nak tengok kat mana kedudukan dan kesesatan etis ni.
Semua kita tahu. Tapi kita tahu bahawa asas kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah umat Islam secara keseluruhannya adalah kalimah la ilaha illallah. Dia kembali kepada asal kalimah la ilaha illallah. Dan dalam kalimah la ilaha illallah mengandungi dua rukun. Rukun pertama nafi dan yang kedua isbat. La ilaha, tiada Tuhan yang layak disembah, ini namanya nafi. Illallah, melainkan Allah, adalah isbat. Mana-mana manusia yang tidak melengkapkan dua rukun ini, mereka dianggap dan dihukumkan ataupun dihukumkan sebagai kafir. Kerana kalimah la ilaha illallah tidak sempurna rukun. Jadi dalam bab ini kita jumpa dua jenis kekufuran yang utama. Yang pertama ialah orang-orang yang hanya menafikan namun tidak mengisbatkan. Iaitu mereka mengatakan la ilaha, tiada Tuhan yang layak disembah. Tiada Tuhan, itu golongan etis. Mereka tidak mengatakan illallah, itu tidak akur dengan tidak mengisbatkan sebarang Tuhan. Inilah kesesatan yang paling besar dalam dunia, iaitu mengingkari Tuhan secara keseluruhan, mengingkari kewujudan Tuhan. Itu golongan yang hanya menafikan namun tidak mengisbatkan ketuhanan, menafikan segala ketuhanan dan tidak mengisbatkan sebarang sesuatu. Jadi golongan ini adalah golongan pertama. Golongan yang kedua ialah golongan yang mengisbatkan namun tidak menafikan. Nah, mereka ini kalau disuruh untuk solat, mereka mungkin solat. Selepas solat mungkin sembah berhala. Tak ada masalah bagi mereka. Siapa mereka? Mereka golongan musyrikin. Anak mereka nama Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Mereka golongan musyrikin. Namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Uraiqid. Ini semua nama-nama sebelum mereka sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Pada masa sama, anak mereka juga nama Abdul Syams. Hamba kepada matahari. Ada yang dan pada ketika mereka tawaf di Kaabah dan ketika haji, mereka bertalbiyah dengan talbiyah-talbiyah yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa sama mereka juga memuji berhala-berhala. Jadi mereka golongan yang mengisbatkan namun tidak menafikan. Ini juga adalah golongan yang kafir, iaitu kafir kerana syirik. Jadi kufur ini ada dua. Satu kafir kerana syirik dan yang kedua kafir yang umum, kufur yang umum. Ada orang jadi kafir waliyadzubillah kerana melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang jadi kafir dengan asbab-asbab yang lain. Ada orang yang akur tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala tapi kafir. Berapa ramai orang yang mengaku Tuhan itu esa tapi kafir. Dia memang tak nak beragama Islam. Dia nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekufuran itu lebih luas berbanding dengan erti syirik. Jadi syirik itu sebahagian daripada kekufuran dan tidak semua kekufuran berpunca daripada syirik. Jadi kalimah la ilaha illallah, bila kita bincang kalimah la ilaha illallah, maknanya apa? Kita perlu melengkapkan kedua-dua rukun dan golongan ini, golongan etis adalah golongan yang meninggalkan rukun pertama, meninggalkan rukun kedua iaitu tidak mengisbatkan. Artinya mereka tolak dalam bab beriman kepada Allah, mereka tolak segala bab ketuhanan. Apa yang mereka tolak? Ini yang ada dalam nota yang saya sediakan ini. Tolak beriman dengan Allah mengandungi 4 perkara. Mereka tak beriman dengan kewujudan Allah, ini first kali. Yang kedua, mereka tidak beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak percaya langsung tentang kewujudan Allah, atheism lah. Atheism yang dengan erti modernnya atheism kita akan sebutkan nanti. Yang kedua, mereka tidak beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mentauhidkan Allah dalam bab rububiyah. Mereka beriman Allah wujud, tapi mereka kata lepas Allah ciptakan alam, Allah biarkan alam tu bergerak sendiri. Mana mereka percaya Allah wujud, tapi mereka mengatakan bahawa selepas Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan alam,
Allah Subhanahu wa taala biarkan alam ni uruskan diri sendiri, dipanggil sebagai deism. Atheism, firaq ini dalam agama. Semua ni pecahan atheism, pecahan daripada atheism. Atheism bukan satu, atheism ada banyak. Sampaikan kita nak kumpulkan macam-macam nama semua sekali, tapi semua ni pecahan daripada atheism. Jadi kumpulan atheist, kalau atheist A itu, theism tu ketuhanan, theism. Jadi atheism menafikan ketuhanan. Ada kumpulan yang dia masuk sebagai deism atau deism, sebut macam mana wallahu alam. Saya sebutan bahasa Inggeris ni kalau salah jangan ikutlah. Ambil yang maknanya, sebab tak mahir bahasa Inggeris ni kadang-kadang sebut salah atau dipanggil sebagai al-mazhab ar-rububi. Arab panggil ar-rububi. Kalau etis nama al-ilhad. Ada golongan yang tak percaya kepada rububiyah. Mereka percaya Tuhan tu wujud. Mereka ni lepas Tuhan wujud, Allah cipta makhluk pertama. Daripada makhluk pertama tu, alam tu bergerak sendiri. Mereka ni sama. Kalau kita nak makna kalau kita kategorikan dengan lebih kasar lagi, dia lebih kurang dengan kumpulan yang melampau dalam mengisbatkan Nur Muhammad. Bila diciptakan al-aqlul awal, Allah ciptakan al-aqlul awal, kata sebahagian golongan yang percaya Nur Muhammad lah punca segala alam ini. Mereka masih akur tentang Allah Subhanahu Wa Taala, namun mereka selepas Allah cipta makhluk, maka makhluk itu yang dari situ bermulanya segala tasarruf bukan lagi kepada Allah, tapi dinisbahkan kepada al-aqlul awal tadi. Walaupun aqlul awal tu banyak tafsiran lah. Ada yang kata golongan falsafah kembalikan kepada Allah, ada kembalikan kepada Nur Muhammad kalau dalam Islam. Kalau golongan Eropah, mereka memang percaya kepada teori Darwin, tapi yang satu memang tak ada penghujungnya. Ada kata ada asal ciptaannya, tapi lepas tu dia memang begitu bergerak, bukan sesuatu bergantung kepada Allah, tidak kontrol alam ini, tidak ada qada qadar dan sebagainya. Ini golongan deism. Dan jadi semua kumpulan ni mereka masuk kumpulan atheist. Termasuk juga orang yang menafikan al-uluhiyah secara keseluruhan. Dia percaya Allah tu tarbiyah alam, tapi dia tak wajib sembah Allah. Jadi mereka tak peduli pun agama. Mereka tahu mereka ni yang menafikan uluhiyah, dia tak perlu hidup cara beragama. Tak perlu pun hidup susah-susah nak cerita tentang agama. Tuhan ada, Tuhan cipta agama, tapi tak payah sembah Allah, hidup bebas macam ateis. Walaupun dia percaya, dia boleh percaya tentang agama. Ni golongan yang dipanggil sebagai la iktirathiyah kalau bahasa Arab. Mereka ni ialah golongan yang kata walaupun mereka percaya tentang Tuhan, percaya kepada Allah berkuasa, tapi dari segi amalan mereka tak perlu pun. Hidup mereka sama sebiji. Pemikiran mereka bab-bab secara umumnya sama macam ateis. Juga sebahagian daripada kelompok-kelompok ateis yang dinamakan sebagai golongan al-iktirathiyah atau dikenal sebagai apatism. Golongan apatism. Jadi mereka ini ialah golongan yang kebanyakan ramai mereka ni, dia tak suruh pun kita percaya kepada mereka ni, tak suruh pun kita jadi ateis kalau datang berdakwah. Tak suruh pun orang percaya pada teori Darwin, teori evolusi Darwin dan sebagainya. Mereka cuma nak orang tinggalkan agama Islam, tinggalkan agama. Mereka cuma nak manusia tinggalkan agama dan hidup seperti golongan ateis. Dan ni banyak, yang banyak berlaku di alam ni, sebab dikenali sebagai golongan apatism atau apatism. Manakala yang menolak asma sifat, golongan yang menolak asma sifat, golongan yang ilhad dalam bab ini ialah kebanyakannya dari kalangan golongan-golongan falsafah yang awal. Jahmiyah, golongan yang menafikan sifat, menafikan asma, menafikan sifat, menafikan semua. Sebab tu kalimah ilhad ni diguna pakai sejak pada zaman dulu, namun dengan makna yang berbeza-beza. Asal kalimah adalah ilhad adalah cenderung kepada kesesatan. Mana cenderung elak, jauhkan diri daripada kebenaran, pergi kepada kesesatan. Ini nama al-ilhad. Namun kesesatan yang paling teruk dalam sejarah ilhad ini, golongan paling sesat adalah golongan ilhad semasa, ilhad moden. Bukan sekadar pisahkan orang beragama, bukan sekadar menafikan Tuhan, malah mereka memusuhi agama
dan mereka ajak manusia supaya buang segala hakikat. Jadi kalau kita belajar cerita tentang ateis ni, kita faham pertama golongan atheism, golongan deism tadi, golongan apatism, golongan apa lagi, ataupun termasuk sekali golongan yang ajak orang apa, bila dia berhujah, hujah tak mampu jawab. Orang tanya, dia nak berhujah, nak berdebat dengan orang yang ni tak pandai, jadi dia ajar pula satu falsafah lain. Orang tanya apa? Tak tahu, tapi tak nak beragama, tak nak ikut. Orang tanya, Tuhan wujud tak wujud? Tak tahu. Agama ni perlu ke tak perlu? Tak tahu. Roh ada? Tak tahu. Tak penting pun. Mereka ni adalah golongan yang dipanggil sebagai golongan al-la-adriyah atau agnotis. Golongan agnotism. Jadi mereka ni sama juga, sebahagian daripada golongan etis. Tapi gaya dengan, sebab tu etis datang bukan satu bentuk. Kalau kita nak jumpa orang etis ni mengaku sebagai lawan, kata Tuhan tu tidak wujud sebagainya, agak tak ramai. Tapi kalau tengok kepada skop yang lebih umum, mereka ni sangat ramai. Golongan yang menolak agama ni sangat banyak. Dipanggil termasuklah golongan agnosticism. Ada juga golongan yang dipanggil sebagai, kalau kita belajar dalam ilmu al-adyan dan firaq al-adyan ni, dipanggil sebagai golongan syai'iyah. Golongan syai'iyah, golongan yang percaya kepada wujud sesuatu. Dia percaya wujud, tapi dia kata tak tahu. Tuhan tu wujud, tapi macam mana? Tak tahu. Semua benda mereka ni juga mirip seperti golongan Jahmiyah yang melampau. Dan semua ini tergolong dalam golongan etis. Dan etis yang menguasai Eropah awal adalah etis yang saya tahu ke berapa saya sebut ni sekarang. Atheism yang ada pada awalnya, mereka bukan etis, mereka lah pengasas kepada atheism yang ada sekarang, iaitu golongan secularism. Mereka ni bermula di Eropah, bermula dengan pisahkan agama daripada kehidupan, daripada pisahkan unsur-unsur agama daripada kemasyarakatan, daripada politik, daripada kehidupan dan sebagainya. Dari secularism lah datangnya atheism zaman moden. Asalnya pisahkan dan tak pedulikan. Sebab tu kalau kita nak bincang tentang macam mana nak benteras pemikiran etis, tajuk kita bukan berkaitan dengan buktikan kewujudan Allah sahaja. Semua bab syubhat berkaitan dengan agama, segala kesesatan yang wujud, semua ini adalah penyumbang kepada atheism. Sebab etis menafikan Tuhan ialah tahap kesesatan yang paling tinggi. Sebab tu kalau kita macam mana cara nak benteras, cara benteras adalah dengan segala makna amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam bab apa? Bab majlis ilmunya, kita buat dalam cerita tentang ajak orang beragama, dia tak terhad kepada cerita bab Allah wujud tak wujud. Dan kerana etis moden pula tak penting pun. Dia yang penting orang tinggalkan agama, tidak beragama dan tak pedulikan agama, itu yang mereka inginkan. Sebab tu cara nak benteras sebenarnya bukan terhad kepada buat dialog cerita tentang etis bagaimana bukti kewujudan Allah. Ada orang yang begitu. Namun etis dengan makna etis yang lebih luas, dia lebih membawa kepada satu pemikiran kesesatan yang sangat-sangat luas, tidak ada penghujungnya. Sebab tu kalau tengok pada etis balik, ini berkaitan dengan iman. Jadi etis yang kita masukkan adalah semua orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang tolak dalam bab rububiyah ataupun dalam bab tak percaya tentang kewujudan Allah, yang tolak dalam bab al-uluhiyah, yang tolak dalam bab asma' sifat. Ini semua kategori yang kita namakan sebagai atheism. Atheism. Walaupun dari segi makna etis yang lebih khusus, kita bincangkan sekarang mana lebih khusus. Kalimah al-ilhad, etis bahasa Arab dengan al-ilhad. Kenapa kita nak cek bahasa Arab? Sebab kita nak cek asal usul macam mana cara syarak rad. Adakah wujud kalimah ilhad dalam nas? Kalau wujud, bagaimana maknanya? Kalau kita tengok balik dari segi fikrah, menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala ini hampir tidak wujud dalam sejarah manusia.
ada beberapa orang yang direkodkan sebagai golongan etis, itu pun penghujungnya mengaku tentang kewujudan Allah, seperti Fir'aun, Namrud dan sebagainya. Fir'aun mengaku sebagai ana rabbukumul a'la, sampai bila tenggelam mengaku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Pengikut dia semua agungkan Fir'aun Tuhan, tapi Allah kata mereka ni wajahadu biha, mereka lawan dengan Nabi, mesej tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi Allah kata wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Hati mereka sebenarnya yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Sebab tu kalau kita tengok kepada kewujudan golongan etis ni, mereka kewujudan yang sangat sedikit, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengiktibar kewujudan mereka. Pembahagian ayat, kata ayat orang kafir sekalipun, ayat Allah kata lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Allah tak sebut pun golongan etis. Ahli kitab dan musyrikin, tidaklah golongan ahli kitab, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin meninggalkan agama mereka sehingga kamu datangkan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, al-bayyinah. Jadi Allah tak sebut pun nama golongan etis ini secara tersendiri. Kenapa? Sebab mereka adalah golongan, hakikatnya mereka golongan yang paling jahil, paling bodoh. Mereka golongan, hujah mereka sebab apa? Allah adri, aku tak tahu. Kenapa Tuhan tak wujud? Sebab aku tak tahu. Kenapa Tuhan tak wujud? Aku tak nampak. Kenapa Tuhan tak wujud? Sebab begini. Semua yang mereka sebab tu mereka adalah golongan mutasyakkikin. Kerja mereka hanya menimbulkan perasaan syak terhadap pengikut agama, terutama agama Islam, yang lemah ilmu pengetahuan dan pegangannya terhadap agama. Jadi mereka bukan golongan yang berpendirian. Mereka tak ada pendirian. Sebab itulah satu perkara yang sangat pelik kalau dilihat. Mereka tak percaya tentang balasan baik, tak percaya tentang syurga, neraka, sebagainya. Tapi mereka bekerja keras sekarang ni. Apa yang mereka nak? Kalaulah ke golongan Nasrani, iaitu golongan Kristenisasi, mereka masukkan orang dalam agama Islam, ajak orang pergi ke agama Kristian, mungkin mereka nakkan pahala dalam sisi agama Kristian. Orang Islam ajak orang dakwah orang berislam, mungkin nakkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi golongan etis yang ada zaman sekarang ni, mereka tak percaya tentang apa-apa, tapi mereka bekerja bersungguh-sungguh. Buku dicetak berjuta nuskah. Buku Dawkins tu yang menafikan, memperolok-olokkan agama, dia cetak dalam lebih daripada 30 bahasa dengan berjuta-juta nuskah. Jadi kenapa ada begitu? Wallahualam. Ada yang pakai gunakan teori konspirasinya, Yahudi di sebaliknya, Dajjal dan sebagainya. Ini semua wallahualam. Saya tak tahu secara detailnya. Tapi mereka memang bekerja keras pada zaman sekarang untuk bawa manusia tinggalkan agama. Dan ini satu perkara yang pelik, yang kalaulah tidak mesti ada sesuatu di belakangnya yang kita tidak tahu apakah sebab golongan etis ini bekerja keras. Sedangkan golongan etis pada zaman Eropah awal dulu, mereka cuba nak pisahkan agama daripada kehidupan mereka. Tujuan mereka pisahkan agama daripada kehidupan, mereka nak bebas. Tapi sekarang bukan bebas. Mereka memusuhi Islam, memusuhi agama lain, memperolokkan agama. Malah mereka bila masuk persatuan, mereka wajibkan orang pijak segala lambang agama. Ada yang bawa semua lambang-lambang. Semua yang mereka lakukan ini, wallahu alam, yang penting mereka adalah golongan yang paling sesat di atas muka bumi ini. Itu yang umum. Jadi kita tengok pada takrif ilhad. Saya pun tak masuk sini takrif ilhad, tak apa, kita sebab nota ni sebenarnya nota yang pernah saya sedia dulu untuk diri sendiri sebenarnya. Untuk diri sendiri, untuk kita pernah buat daurah online ataupun kelas online atas tajuk ni. Atau saya buat sendiri masa PKP awal-awal rajin. Jadi buat live online. Jadi saya tambah sikit apa sikit. Jadi macam inilah bentuk nota dia, bukan nota untuk disebarkan sebenarnya. Tapi saya sebut tunjukkan sini supaya apa? Tuan-tuan paling kurang tengoklah ke depan ya. Tengok apa yang ada. Okey, tengok pada ilhad. Makna al-ilhad. Dari segi bahasa al-ilhad, kita belajar dalam mana-mana sekalipun, ilhad dari segi bahasa adalah al-mailu anil haq. Ia cenderung daripada kebenaran.
Al-mailu wal-udulu anil haq. Ha? Sebab itulah orang yang cenderung kepada lari daripada kebenaran. Ini golongan al-ilhad dari segi bahasa. Sebab tu liang lahat. Kita liang lahat. Liang lahat ni lurus ke ataupun tepi. Dia sama ada tepi atau dalam, dia lain sikit. Dia ada condong lain. Lepas tu lahat, kalimah lahat, itu diguna pakai untuk memaknai ilhad. Jadi golongan etis ni golongan yang ni sikit dari segi bahasa. Dari segi bahasa, lahat al-ilhad ialah orang kecenderungan daripada sesuatu daripada kebenaran. Dari segi syarak ialah kecenderungan kepada kekufuran ataupun kecenderungan kepada sesuatu yang batil. Dalam bab apa sekalipun. Manakala cerita nama agama ni syirik sebahagian daripada ilhad dari segi istilah syarak yang ada dalam Quranul Karim, bukan ilhad arti atheism. Syirik pun ilhad, kufur pun ilhad, maksiat pun ilhad, dan begitu juga termasuk perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang tidak patut dilakukan pun namanya ilhad. Yang selain daripada beriman kepada Allah dinamakan sebagai ilhad ini secara umum. Sebab itu kalau tengok kepada penggunaan ulama-ulama mutaqaddimin di kalangan ulama salaf, mereka menamakan ilhad kepada golongan-golongan yang bukan atheism sekarang. Al-Imam Ad-Darimi meletakkan Jahmiyah sebagai golongan ilhad. Jahmiyah itu sebagai mulhid. Jadi kita jangan terjemahkan pula Jahmiyah ni etis. Mulhid pada zaman tersebut kembali kepada akidah Jahmiyah. Begitu juga dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Juga menamakan golongan Jahmiyah, malah menamakan golongan Khawarij sebagai golongan mulhidin. Itu istilah yang digunakan pakai oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Bab Qitalul Khawarij wal Mulhidin. Bab memerangi golongan Khawarij dan golongan mulhidin. Manakala Ibn Taymiyah rahimahullah merujuk kalimah golongan ilhad ni kepada golongan batiniyah. Dan memang pun batiniyah ni ilhad lah. Mereka ni sebenarnya golongan yang mulhid. Mereka ni golongan etis dengan wajah baru. Mulhidin dan golongan wahdatul wujud ni etis macam mana? Mereka tak menafikan kewujudan Tuhan, tapi mereka menjadikan Tuhan ada di semua tempat. Tuhan ada, semua kewujudan adalah Tuhan, menyebabkan Allah yang sebenar disembah tak wujud. Jadi kalau kata semua benda adalah Tuhan, manusia ni semua alam ni hanya berlakonan. Jadi bila solat, siapa sembah siapa? Tuhan sembah Tuhan. Kita ni pun sebahagian daripada Tuhan dan sebagainya. Jadi mereka ini golongan mulhid dengan cara yang tersendiri. Jadi apa yang dalam bab firaq ni, Ibn Taymiyah antara orang yang paling teliti dan paling genius dalam bab mengenali kumpulan-kumpulan sesat dan juga mengenali dan memahami agama-agama luar. Ibn Taymiyah ada buku rad kepada Yahudi, ada rad kepada Nasrani, ada rad semua kumpulan sesat, ada buku-buku yang dicatatkan menunjukkan bahawa beliau orang yang sangat mahir dalam bab ini. Jadi ini ilhad dari segi penggunaan asalnya. Dan sampai kepada wujudnya golongan etis moden, baru digunakan golongan ilhad ni, mulhid ini dia merujuk kepada golongan etis yang ada di Eropah. Okey. Sebelum kita masuk pada berhujah dengan golongan etis ni, kita nak kenal dulu golongan etis. Apa punca zaman sekarang etis tersebar? Kalau dulu yang tersebar di Eropah, puncanya adalah kita tahu macam mana kisah-kisahnya, macam mana boleh tersebarnya etis. Tapi yang sekarang ni, sebelum kita kenapa orang sekarang ni ada malah di kalangan orang Melayu, orang Islam, duduk di negara Islam, bukan Melayu je, orang Arab sekalipun, kenapa boleh jadi ada etis? Okay. Ini yang perlu kita bincangkan. Jadi mesti ada sebab-sebab tertentu. Sebab etis ni ajaran yang paling tidak berakal. Walaupun mereka menamakan diri mereka sebagai al-aqlaniyin, orang berakal. Hakikatnya mereka golongan yang tidak berakal. Okay. Jadi pemikiran etis tidak sepatutnya dan tak mungkin diterima oleh orang Islam. Saya ni ada catat-catat, tapi tak tahu kat mana sebenarnya kaitan dengan ni.
Jadi golongan etis, apakah yang ada dalam kepala mereka, yang ada dalam tasawur mereka? Okay. Kita nak dakwah pada mereka, kita perlu tengok apa yang mereka fikir sebenarnya. Tentang Tuhan wujud tak wujud ni satu benda lah, perkara paling penting. Tapi lebih daripada itu, saya tengok, saya tak ingat siapa yang tulis buku ni. Jap. Okey, ni. Alex Rosenberg, The Atheist Guide to Reality, Enjoying Life Without Illusion. Saya tak pasal-pasal baca buku dia, sakit hati juga. Dia terus terang cerita tentang apa yang ada kat otak dia, dan ada diterjemahkan, malah didaurahkan oleh Syekh Abdullah Suwaidi, cerita tentang apa isi kandungan buku ni. Jadi secara ringkasnya, penulis menerangkan tentang cara dia nak guide macam mana dia nak jadi seorang etis. Jadi dia mudahkan kita lah apa dalam perkara etis. Antara soalan yang ditanyakan dalam buku ini, nak bezakan antara etis dengan bukan etis. Soalan ditanyakan, adakah Tuhan itu wujud atau tidak? Soalan ditanyakan. Jadi kalau kita buat Tuhan, kita tentang kalau solat tak solat ni cerita nombor 2. Itu cerita kemudian. Tuhan wujud tak wujud, etis confirm jawab tak wujud. Perlu atau tidak pada Tuhan? Etis kata tak perlu. Jadi kita tak payah cerita tentang hukum hakam kat dia apa semua dia, dah anggap tak perlu. Tak perlu kepada Tuhan tak wujud, tak perlu kepada Tuhan. Perlu atau tidak pada agama? Tidak perlu. Apakah hakikat alam? Alam yang ada sekarang? Alam, dia kata alam syahadah. Dia menafikan alam ghaib. Betul golongan etis, kalau cerita mereka ni sama dengan sebahagian golongan sekular dan pecahan-pecahan dia, cerita tentang sihir, mereka tak percayalah. Tapi mereka yang mempromosikan filem-filem sihir. Cerita bomo, golongan etis yang ni. Tapi kalau ikutkan ideologi, dia tak percaya. Apa tujuan dia sebenar? Apa tujuan dia sebenar? Jadi dia nak supaya orang tinggalkan agama. Itu secara umumnya. Ajak orang tinggalkan agama. Sihir tak percaya. Kalau ikutkan mereka alam ghaib, mereka tak percaya. Malaikat tak percaya. Malaikat, jin, apa lagi, sihir, alam kubur, alam barzakh, hari kiamat, semua mereka tak percaya. Jadi, dan soalan seterusnya yang diterjemahkan, saya sempat catat dan saya tak sempat rujuk bukunya sendiri sebab memang dah download baca sikit je, tapi sebab buku dah direngkaskan persoalan-persoalan yang disebutkan. Antara yang dah diterjemahkan oleh Syekh Abdullah Suwaid. Abdullah Suwaid ni pelajar PhD di Madinah Munawwarah dan seorang pakar dalam bab atheism, daripada Sweden, masuk Islam ketika umur 16 atau 17 tahun, masuk Islam, dan daripada keluarga etis yang hebat lah. Jadi masuk Islam. Sekarang ni kalau tengok ceramah dia, tulis Abdullah Suwaidi, memang siapa yang nak tengok sebenarnya berkaitan dengan atheism, antara boleh kita orang-orang yang kita boleh jadikan sebagai rujukan semasa. Banyak buat daurah-daurah berkaitan dengan etis. Jadi saya pun sempat dengar malam tadi. Jadi kebetulan dia bentangkan berkaitan dengan tasawwuratul mulhid. Bayangkan orang baru masuk Islam tahun 2002 atau 2003, lepas 11 September, peristiwa 11 September dia masuk Islam. Sekarang cakap Arab dah mahir dah. Cakap Arab, ceramah bahasa Arab dah macam orang Arab. Kita masa tu saya rasa saya dah habis sekolah menengah dah habis sekolah Arab dah. Tapi nak jadi Arab macam dia pun tak sebegitu. Kalau saya tengok pada dia, malu kita sebenarnya. Kalau kita ni program TV kita nak cari, kalaulah TV nak buat program bahasa Arab, nak cari ustaz-ustaz yang boleh handle program pun susah. Memanglah dalam saya cerita bab bahasa Arab ni memang kita perlu ke depan, perlu banyak perkara yang perlu difikirkan. Kenapa dalam satu negara yang belajar banyak buku, banyak sekolah pondok, banyak sekolah agama, banyak universiti agama sebagainya, tapi nak cari yang mahir bahasa Arab ni tak ramai. Boleh faham, tapi nak bercakap dan sebagainya memang ada
perkara yang perlu difikirkan. Okey, jadi Allah SWT beliau menterjemahkan beberapa persoalan. Antaranya beliau kata dalam pemikiran dalam pemikiran seorang etis yang ditanyakan ialah adakah hidup ini ada tujuannya. Okey, kita kembali soalan kita tengok soalan yang disebut. Adakah Tuhan wujud tak wujud? Adakah agama perlu ataupun tidak? Adakah Tuhan perlu ataupun tidak? Saya rasa jawapan semua kita tahu. Beza antara pemikiran mereka dengan pemikiran yang ada pada kita. Adakah hidup ini ada tujuannya? Hadaf kita untuk ibadah pada Allah lah. Hidup mereka apa tujuannya? Tak ada. Tujuannya apa? Kembali kepada falsafah-falsafah. Betul, falsafah pragmatis ke, falsafah naf'iyah ke, falsafah ananiyah ke, egoism ke, falsafah sekalipun, semua ni berkhidmat kepada etism. Jadi bila orang etis, dia tak tahu tujuan hidup dia apa, bukan sama Allah, jadi dia apa? Ada yang pentingkan diri sendiri, ada yang pentingkan ego dia, ada yang pentingkan bangsa dia. Sebab tu etis yang di China jadi apa? Jadi komunis, pentingkan bangsa. Ada etis pentingkan harta, jadi kapitalis. Jadi walaupun kapitalis ini bukan etism, tapi dia berkhidmat untuk isi ruang kosong tadi. Sebab etis kata hidup tak ada tujuan. Jadi kalau ada tujuan, apakah tujuan hidup? Kat sini yang etis tadi. Adakah perlu pada doa? Adakah doa ini memberi manfaat? Confirm mereka kata tak manfaat. Jadi mereka menafikan bab doa. Kenapa aku ada di dunia ini? Dia tak ada apa-apa. So apa? Datang kat dunia pun secara kebetulan, mati pun kebetulan. Mati pun habis macam tu saja. Jadi kalau lepas mati apa terjadi? Dia kata alam berjalan macam biasa, cuma kamu tak ada. Jadi tak ada apa, mati habis macam tu je lah. Ini yang ada kat etis. Sebab tu mereka sama ada mereka jadi makin haloba dengan dunia, atau mereka jadi orang yang paling banyak sekali bunuh diri. Sama ada bunuh diri ataupun jadi sangat haloba di dunia. Ini berlaku pada golongan etis. Adakah wujud roh? Roh tak ada. Jadi kalau semua sekali dikaitkan dengan organ, kenapa mati, sebab apa? Sebab kencing manis, sebab darah tinggi, sebab ni. Cerita roh tak ada apa. Walaupun filem mereka letakkan roh. Macam-macam filem hantu, filem apa. Ini semua entertainment. Dan mereka cuba, wallahualam, apa dia punya sebab dia. Adakah manusia mempunyai pilihan, ikhtiar? Tak ada pilihan. Kat sini macam Jabariyah, kalau tengok jawapan dia, tak ada pilihan. Adakah ada pilihan? Tak ada pilihan. Dia perlu hidup, kekalkan hidup dia, hidup dengan kehendak dia. Maksudnya pilihan untuk pilih mak baik, tak perlu pun. Adakah perlu pada akhlak? Tak perlu. Akhlak ini hanya perlu sekiranya anda merasakan anda selesa dengannya. Jadi kenapa perlu berakhlak? Kalau tak nanti orang kutuk, nak duduk dengan orang tak, nak duduk dengan masyarakat tak boleh. Kalau jadi tak berakhlak. Tapi tak ada sebab lain, hanya berakhlak hanya kerana kerana nakkan manfaat. Iaitu mereka ni biasa mengambil salah satu daripada falsafah yang ada. Falsafah jenis-jenis falsafah Eropah. Saya catat ni, kalau falsafah ni ada satu kertas khas, macam-macam falsafah. Dan falsafah-falsafah ini tersebar dalam kalangan masyarakat anak-anak muda Islam sekarang, wal'azubillah. Okey, jadi daripada persoalan yang banyak dikemukakan, kita tahu bahawa atheism dia bukan bincang pun tentang Tuhan ni. Kita bab Tuhan wujud tak wujud ni adalah salah satu daripada persoalan sebenarnya. Tapi yang mereka dalam buku-buku mereka, ianya lebih luas, perbincangannya lebih luas. Okey, kita tanya pada yang ni dalam pemikiran Islam. Orang Islam pula, kenapa ada orang Islam jadi ateis? Nak cari orang Islam mengaku Tuhan tak wujud memang tak ada. Tapi kalau kita syarahkan etis dengan makna tadi, ada orang Islam tertarik dengan secularism, tertarik dengan idea komunisme, tertarik dengan idea apatism, ada tertarik dengan macam-macam idea yang ada. Jadi mereka ini tak dikatakan sebagai komunis, mereka tak dikatakan sebagai etis, mereka dikatakan sebagai orang-orang yang terpengaruh dengan idea ateism.
Ya, dah tahu dalam bahasa Arab kita panggil al-mutasyakkikin. Mereka ni bukan jadi ateis, tapi mereka syak tentang agama mereka. Sebab golongan ateis ni tak suruh orang ikut dia. Kerja dia ialah kejap-kejap tanya, Tuhan wujud tak wujud? Kalau Tuhan wujud macam mana? Datang besok lagi tanya, adakah perlu pada Rasul? Kalau Rasul ni perlu, kenapa Allah tak kirimkan malaikat? Kenapa kalau Rasul ni wujud, perlu ke manusia kepada Rasul? Kalau Rasul tu wujud sampai sekarang, adakah hadis ini boleh dipercayai? Jadi kalau kita bab etis ni, bukan bab had pada Allah je. Dia kadang-kadang datangkan syak kita terhadap Allah. Kadang-kadang berkaitan dengan an-nubuwah. Kadang-kadang berkaitan dengan kitab-kitab. Mereka semua rukun iman ni, mereka cuba untuk buang kepercayaan masyarakat terhadap segala rukun iman. Dan alasannya mereka bawa apa? Sebab tu wujud golongan etis moden, alasan mereka bawa agama ini memecah belahkan umat. Agama ini banyak peperangan disebabkan oleh agama. Mereka bawa lah idea-idea bahawa kalau agama ni, mereka bawa lah cerita-cerita bahawa agama inilah menyebabkan manusia berperang satu sama lain. Agama lah yang menyebabkan manusia begini dan begitu. Sebab tu kalau dibuat, ditengok pula kepada kajian pada realiti, yang bunuh orang paling ramai, orang yang ada agama ke tak ada agama? Saya kat mana saya catat tadi, ada sikit dia orang buat kajian. Okey. Ni saya tengok kepada Syekh saya tak salah sebelum Syekh, saya tengok di berkaitan dengan cerita tentang ni. Beliau senaraikan pembunuh besar dunia. Okey. Yang paling banyak sekali Mao Zedong. Dibunuh berapa ramai? 50 juta orang di China. Mao Zedong tu 50 juta. Dia ni agama apa? Etis. Etis kata agama ini banyak bunuh orang. Tapi tengok pada senarai 10 nama pembunuh paling besar di dunia. Stalin. Di agama apa Stalin yang bunuh 34 juta orang di Soviet. Etis. Tu pembunuh ranking kedua. Ranking ketiga Hitler. Hitler agama apa? Tak ada agama. Ladini tak ada agama. Dalam takrifan kita etis juga. Takrifan mulhid juga. Bunuh 9 hingga 20 juta orang. Okay. Yang keempat, Leo Bol, Belgium. Bunuh 10 juta orang. Yang kelima, Hideki Togo, Jepun. Bunuh 5 juta orang. Agama apa? Shinto. Shinto etis bergabung dengan Buddha, bergabung dengan Buddhis, bergabung dengan budaya Jepun. Tapi memang lebih kepada atheism, walaupun dari segi ritualnya kepada agama Buddha. Siapa? Yang keenam, Vladimir Lenin, etis sosialis Soviet, bunuh 4 juta orang. Yang ketujuh, Pol Pot, Kemboja. Siapa dia? Etis. Bunuh 2 juta hingga 4 juta orang rakyatnya. Okay. Dan Kim Il Sung, betul bapa yang ada sekarang, dibunuh berapa orang? 2 juta orang di Korea Utara. Kalau salah sebut tu tak apalah. Mengistu Haile Mariam, nama dia? Mengistu Haile Mariam, lebih kurang macam itulah. 1 juta, sebab saya dengar orang Arab cakap, kadang-kadang nak tukar pada bahasa kita ni, memang nama saya tak kenal lah, tapi dia letak senarai itu 1.7 juta orang juga etis, bunuh orang ke Ethiopia, di Habasyah. Dan yang kelima, Leonid Brezhnev, etis Soviet, bunuh 1.5 juta orang. 10 senarai pembunuh terbesar dunia etis. Tiba-tiba bila mereka cerita tentang Islam, Islam berkembang kerana pedang, agama Islam, jumlah yang mereka bunuh sepanjang mereka memerintah dan berkuasa
terutama di Soviet sepanjang 1917 sampai 1990-an, sebelum Soviet jatuh, mereka bunuh berpuluh-puluh juta orang. Jumlah kematian tersebut lebih banyak daripada seluruh peperangan yang wujud dalam dunia Islam daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Daripada zaman Nabi sampai zaman sekarang. Zaman Nabi yang terbunuh dalam sepanjang Nabi hidup tak lebih daripada 800 orang, 700 lebih. Tak termasuk yang dihukum di Al-Ahzab, perang Khandaq. Dan itu bukan melalui peperangan, itu melalui hukuman ta'zir atau daripada ataupun dijatuhkan oleh siapa? Sa'ad bin Mu'az. Mana hanya lebih kurang tak sampai 800 orang. Tiba-tiba agama Islam dituduh sebagai agama pengganas, begini dan begitu. Hakikatnya, sebab tu mereka cuba tukarkan sejarah. Ya, orang Islam yang jahil ni, orang-orang awam yang tak belajar semua sekali, mereka apa? Mereka tak tahu tentang sejarah, tak tahu tentang fakta. Mereka tahu nampak-nampak, Islam memang perang banyak lah, patutlah, memang betul lah. Afghanistan, perang kat mana? Afghanistan, Islam. Kat mana? Palestin, Islam. Iraq, Islam. Dia tak cerita siapa yang datang tu. Dia tengok orang Iraq perang, tak tengok yang datang tu siapa yang serang. Dia tak tengok Afghanistan perang sebab siapa yang datang menyerang. Tak tengok. Dia tak tengok Palestin berperang sebab apa. Mereka tak tengok Syria berperang sebab apa. Jadi bila kita tak tahu sejarah, tak tahu fakta, jadi orang Islam ni pula, bila orang-orang awam mereka tengok agama ni betul lah. Kalau masuk agama Islam ni jadi pengganas. Masuk agama Islamnya jadi apa? Berperang. Agama Islamnya ta'assub. Agama dan agama-agama yang lain. Betul mereka cara mereka sebarkan atheism. Bila atheist ni tersebar, apa yang bahaya? Tak ada nilai apa mereka pegang. Bunuh tak bunuh, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa balasan. Hakikatnya segala keruntuhan akhlak dan jenayah berlaku disebabkan oleh pemikiran yang tidak beragama. Tapi mereka bayangkan agama adalah punca kepada segala jenayah yang wujud di atas muka bumi. Jadi kalau kita nak membentang pemikiran ni, kerja terlalu banyak. Jadi semua majlis agama yang ada di dalam yang diadakan adalah salah satu daripada jalan untuk membenteras pemikiran etis, iaitu dengan menyebarkan sebarkan kefahaman agama yang sebenar kepada masyarakat. Okey. InsyaAllah kita sampai 10.30 nanti kita rehat pukul 10:45 ya. Kira 15 minit kita start macam mana. Okey. Saya sebut ni sebab saya untuk diri saya sendiri. Saya tengok yang saya catat ni dah banyak. Nanti kita masuk tajuk. Sesi kedua, kita bincang tentang macam mana cara nak buktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, kuasa Allah Subhanahu, kita akan bincangkan berkaitan dengan cara berhujah dan berdialog yang ada kat nota. Sekarang ni saya rasa kita faham dulu secara umum berkaitan dengan atheism yang ada pada zaman sekarang. Sebab tu kalau kita lihat balik semula kepada fakta sejarah, bila kita nampak ada orang etis sebut macam ni, kita tanya sejarah. Tengok balik pada fakta sejarah, tahu betul-betul. Supaya kita tidak tertipu dengan fakta-fakta yang cuba dibawa oleh golongan etis melalui filem, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui orang zaman sekarang. Mana pernah berapa orang yang nak tahu fakta sejarah berkaitan dengan sejarah pergi ke arsip negara ke, pergi ke library ke? Tak ada. Orang zaman sekarang nak tahu sejarah, semua tekan kat Google. Contoh mudah lah, cerita tentang Wahabi. Kat mana orang cari? Pernah ke orang buka buku sejarah pembentukan negara Arab Saudi? Siapa yang tahu buku apa? Katanya balik semua ni. Tak ada. Pergi tengok klik mana-mana, tiba-tiba yang komennya, tengok-tengok, alah, budak baru 18 tahun buat video tu. Budak baru tak bahasa Arab pun tak faham. Tiba-tiba komen pasal pembentukan negara, bekerjasama dengan nama-nama disebut. Dari mana mereka dapat semua? Tak ada sebarang kajian. Tapi itu yang diterima oleh masyarakat. Orang muda sekarang yang baca, berapa orang lah budak muda yang baca, kita kata satu buku dia habis. Kalau kita nak buat kajian dekat sekolah lah, nak buat peringkat. Siapa yang pernah baca satu buku habis? Kategorikan buku agama ke, buku akidah ke, pecahkan. Mula dengan persoalan satu buku je.
hampir tidak wujud. Yang baca buku daripada kulit ke kulit hampir tak wujud sekarang. Sebab tu di zaman Facebook ni melahirkan ramai ulama. Betul? Ulama segera komen. Sebab tu ana tak komen kat Facebook. Kita bergaduh dengan, bukan sebab kita pandai, tak. Kadang-kadang yang datang komen bawah, kalau kita bergaduh nampak sama bodoh. Baik-baik tak payah nak, lebih baik kita tak payah nak masuk berdebat dengan golongan ni. Sebab kita tahu mereka tak tahu. Mereka jadi hebat sebab apa? Sebab teknologi zaman sekarang. Maklumat mudah dapat, tak perlu kajian. Sebab tu atheism mereka sebar lepas pada 11 September 2001. Apa yang mereka lakukan? Mereka fokus kepada apa? Fokus kepada media sosial. Masa itulah teknologi segala media sosial ada, dan dari situlah buku-buku atheism disebarkan, dan idea-idea. Tuan-tuan tulis apa saja idea berkaitan atheism, jumpa. Tak ada satu benda maklumat yang tersembunyi. Tinggal kita nak cari atau tak cari. Dan budak-budak muda, bukan zaman sekarang, apa yang jadi masalah? Maklumat mudah di luar. Jadi budak-budak syak dengan agama. Bila syak dengan agama, dia tanya siapa? Tanya bapak dia. Ayah, betul ke Allah wujud? Betul ke Nabi Muhammad ni kahwin banyak sebab Nabi Muhammad syahwat? Ini saya baca kat sini. Betul ke? Bapak dia pula tak ada jawab. Bapak nak jawab macam mana? Nak harapkan bapak nak search, anak dia pergi dulu search. Dan ini berlaku. Sebab tu budak zaman sekarang, apa yang berlaku pada zaman sekarang, oleh kerana teknologi tadi, dan maklumat adalah maklumat yang datang daripada sumber yang tidak diketahui, atau sumber diketahui datang betul-betul daripada badan-badan yang memang menyebarkan atheism. Sebab tu kanak-kanak yang ada, kita jangan terkejut. Orang nama Melayu, nama Islam, bapaknya ustaz, bapaknya imam, bapaknya, tapi anak dia cerita tentang seolah-olah tak ada agama. Nak kata dia ateis, tak juga. Datang ke masjid. Orang datang ke masjid, cuma dia tanya, Allah, betul ke ustaz? Tuhan ni wujud, apa buktinya? Saya pernah, sebelum saya buat tajuk-tajuk berkaitan ateism, ada yang tanya begitu. Dia pun tak tahu tentang bukti kewujudan Allah sebab apa? Sebab puncanya perkara-perkara ini. Okey. Dan kita pergi, sebelum kita masuk kepada perdebatan, kita tengok kepada atheism ni tersebar sebab apa? Sebab maklumat tentang ateis mudah. Maklumat berkaitan dengan Islam celaru. Nak cari ustaz yang betul, orang dah nak insaf nak cari agama, pergi pula jumpa Qul huwallahu ahad huwa Allah Muhammad. Dah bawa satu guru. Pergi nak tengok tentang Islam, tentang solat. Solat tak perlu sebenarnya. Solat yang orang buat sekarang adalah solat yang penuh dengan riak dan sum'ah. Sebab segala perkara fi'li akan dilihat, segala perkara qauli akan didengar. Itu adalah sum'ah. Jadi solat sebenar adalah solat dengan niat, dengan hati. Cara nak jaga supaya supaya seseorang itu ikhlas pada Allah ialah dengan tidak beramal. Ini wujud tak? Wujud. Pemikiran begini, dan ustaz-ustaz yang mempromosikan benda pelik-pelik akan diangkat, diagungkan. Ustaz-ustaz cerita benda sama je. Asyik-asyik keluar ayat Quran, Fatihah dia keluar. Alah, Fatihah aku pun hafal. Ustaz-ustaz keluarkan dalil, cerita ini tak standard. Ustaz-ustaz macam ni cerita benda biasa-biasa. Kita nak ustaz yang cerita pasal teori-teori begini dan begitu, cerita kaitkan tentang filem-filem, nampak hebat. Kaitkan dengan itu, dan ini yang ada pengaruh filem, pengaruh suka entertain, suka kepada berhibur, suka pada benda pelik-pelik, ini wujud. Dan yang seterusnya, sebab kenapa orang Islam boleh masyarakat budak-budak terutama yang muda terpengaruh dengan ateism, sebab mereka rasa agama ni mengongkong mereka, syahwat. Zaman disebarkan syahwat di dalam media-media sosial, di mana sekalipun mudah nak dapat. Pada masa sama, cerita pula agama Islam ni dan agama lain mengongkong masyarakat. Sebab tu mereka letakkan idea semua tentang kebebasan. Pemikir bebas, free thinker. Pemikir, semua namanya pemikir bebas. Persatuan Hatta Dawkins, dia ada persatuan dia pun ada erti, saya lupa nama persatuan dia, tapi juga meletakkan sebagai kebebasan. Liberty adalah nama asas kepada persatuan mereka. Mana semua sekali nakkan bebas dan kebebasan. Dan ini berasal, kalau kita tengok kepada kewujudan etis pada zaman
Eropah sekalipun puncanya sama. Jadi cuma gaya berbeza. Zaman Eropah, atheism yang berasal dari sekularisme, mereka menyerang agama Kristian. Tapi etis selepas 2001, mana etis baru selepas 11 September, mereka serang adalah agama Islam. Okay. Kalau kita tengok pada agama Islam, semua yang kita nampak syubhat yang ada ni, semua sekali masuklah. Jadi kalau baik siapa yang nak berkecimpung dalam nak menjawab syubhat-syubhat golongan etis, perlu mahir dalam bidang yang banyak. Saya akan sebutkan nanti insya-Allah di sebentar lagi insya-Allah. Apa yang perlu kita kuasai, bab-bab dan buku-buku yang perlu kita kuasai. Tapi bagi nak tahu cara gerak kerja sama. Golongan etis masa zaman sekularisme, zaman Eropah, pada zaman pertengahan, pada zaman revolusi pemikiran Eropah, zaman Renaissance dahulu, mereka mula dengan apa? Mula dengan lawan dengan agama Kristian. Apa yang berlaku? Punca utama mereka adanya kebatilan-kebatilan agama Kristian. Makna memang orang-orang agama buat masalah pada zaman tersebut. Sebab tu kalau nak supaya anak muda kekal dengan Islam, betulkan dulu ustaz-ustaz yang ada ni. Kalau ada ustaz tak dicegah yang bawa cerita pelik-pelik, budak muda yang percaya. Lepas hilang percaya, dia keluar agama. Walhamdulillah. Dia ingatkan agama Islam yang ajar benda-benda tu. Jadi golongan di Eropah, kenapa mereka terima idea atheism ni? Punca daripada kebatilan-kebatilan yang wujud dalam agama Kristian itu sendiri. Bermula dengan tak percaya dengan konsep Trinity. Ini asasnya perbincangan yang asal. Macam mana mereka mempertikaikan konsep Trinity yang ada di Eropah. Mereka pertikaikan tentang macam mana tentang ketuhanan Isa. Isa adalah Tuhan, tapi Isa pun manusia. Isa pun disalib, Isa pun dibesarkan. Ada guru Isa dan sebagainya, kisah-kisah dalam Injil. Mereka macam mana Tuhan tapi membesar, kemudian dibunuh sebagainya. Dua perkara yang tak logik dan tak dijawab. Malah dikata sebagai ini sebagai dogma yang wajib diterima. Dan ini sama juga kalau dalam agama Islam sekalipun sekarang ini, banyak benda pelik-pelik, kemudian tak boleh tanya. Bila orang tanya sikit, tak hormatkan guru, tak hormatkan ini. Ini antara sebab-sebab yang menyebabkan anak muda jauh daripada agama. Dia tak nak belajar agama, jauh. Yang kita risaukan, dia tak pergi ke tempat yang betul, dia pergi ke pada golongan-golongan yang ajak supaya bebas berfikir. Ni asyik tak boleh, tanya tak boleh. Tiba-tiba pergi kat satu pihak lagi, semua sekali adalah bebas. Kamu adalah kamu, percaya diri kamu, yang percaya orang lain, kewujudan kamu yang utama, yang lain tidak penting. Kamu begini. Ini yang disebutkan dalam banyak buku-buku mereka. Dalam agama Kristian juga yang mereka pertikaikan adalah penyedayangan atau perbezaan teks yang wujud dalam kitab Muqaddas. Selain daripada yang keempat adalah golongan Babawin, iaitu golongan gereja yang menguasai politik dan mereka mengambil harta manusia secara haram. Ini semua kita tahulah yang berlaku di Eropah. Kemudian peperangan kerana agama, peperangan antara Katolik dengan Protestan yang mengorbankan 8 juta orang. 8 juta orang Eropah meninggal hanya kerana pergaduhan antara Katolik dan Protestan pada zaman pertengahan. Antara tahun 1618 hingga 1648. Begitu juga konsep agama Kristian yang cerita yang mengatakan bahawa Tuhan adalah rahmat. Mana blessing itu adalah Tuhan sendiri, bukan setakat sifat Tuhan. Tiba-tiba peperangan banyak berlaku. Banyak perkara buruk berlaku, mereka sehingga tak percaya pada agama mereka. Yang penting, ringkasnya, kalau nak ajaran etis yang tidak tersebar, pemahaman agama Islam itu perlu dibetulkan. Dan guru-guru yang mewakili agama Islam, itu yang ke depan, yang bercakap, yang menyatakan agama, pastikan mereka golongan yang berilmu dan bawakan kebenaran. Saya pernah borak dengan kawan yang anjurkan masjid lah, kata, antara ustaz bertauliah tak berilmu dengan berilmu tak bertauliah, yang mana lebih utama? Sampai tahap macam tu. Kadang-kadang minta maaf sampai pada tahap
dia bukan jadi ukuran itu kepada ilmu, kepada betul tak betul, tapi jadi sebab lain yang jadi ukuran. Dan ini perkara-perkara yang perlu diperhatikan. Pastikan yang bercakap di depan adalah orang-orang yang mewakili Islam, adalah orang-orang yang betul-betul mereka adalah golongan yang bawa apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Berkaitan dengan komunis, saya rasa tak perlu masuk itu ni. Okey. InsyaAllah saya rasa sampai sini dulu, kita buka pada soalan. Sebelum nanti saya letakkan berkaitan dengan perbincangan cara untuk sesi kedua lepas ni. Saya bincangkan tentang macam mana untuk berdialog dan untuk membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang dan kekuasaan Allah. Dan kita bincangkan tentang bab ini untuk sesi kedua. Nanti pukul 10.30 kita start. 10.30, 11.30, 11.30, 12, 1 jam setengah. 10.30 kita start semula. Sebab saya kebetulan habis berkaitan dengan mukadimah pertama tu selesai. Lepas ni kita cerita tentang macam mana cara berdialog, dan kita buka kepada perbincangan nanti insya-Allah. Okey, sebelum pergi lebih jauh, kita buka soalan kejap. Kalau ada soalan daripada tuan-tuan berkaitan dengan atheism semasa, dan saya pun bukan seorang yang pakar, sekadar daurah yang kita adakan ini adalah daurah yang sebenarnya saya minta tajuk lain dengan Saudara Abu Talha. Dan bila nampak tajuk ni baik, orang kata bagus buat perkataan atheism. Bila bagus, saya pun malam tadi kumpul-kumpul balik, banyak perkara sebenarnya yang perlu ni. Dan nota berkaitan benda ni insya-Allah saya bercadang nanti, insya-Allah mungkin ada nota yang lebih tersusun. Dan saya nampak sangat perlu benda ni, sangat perlu berkaitan dengan perbincangan-perbincangan berkaitan dengan keperluan semasa. Okey, insya-Allah. Tafadhal. Ingatkan. Nampak macam nak angkat tangan setelah tak boleh. Okey, insya-Allah. Ustaz Rushdi ada pandangan apa-apa? Tambah? Okey, insya-Allah. Kalau tak ada, kita rehat sekejap insya-Allah. Pukul 10.30 lah kita sambung semula berkaitan dengan bagaimana untuk kita, antara cara-cara kita berdialog dan membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.